والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح وجاهد في سبيل الله حتى أتى اليقين وتركنا على محجة ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هذا. اللهم صل على محمد في الأولين، اللهم صل عليه في الآخرين، اللهم صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kali itu dengan hari kita berada di mana terutama maknanya sikit lagi, dan sikit lagi itu sikit lagi tinggal Fahman lama-lama sadar itu majoriti taman Melayu Melayu kalau Melayu lah sebab apa? Sebab kita tidak berkuasa mengikut apa yang diajar Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dikasihi Allah Ta'ala, walau bagaimanapun bersyukurlah kepada Allah kerana kita mampu untuk berada di dalam majlis yang disebut sebagai Ihya Ramadan, atau kita menyempurnakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan, bukan hanya man shoma Ramadan. Nabi ada sebut siapa berpuasa di bulan Ramadan, dan Nabi juga menyebut siapa mendirikan Ramadan. Dua kali berbeda. Namun Nabi sebut puasa saja. Nomor dua Nabi sebut tentang mendirikan Ramadan, berarti dalam bulan Ramadan bukan hanya berpuasa, tetapi termasuk padanya ibadah-ibadah lain yang paling penting dalam tarawih. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya-tanya mengapa orang semakin bulan, sebilangnya menjawab kerana menyediakan persiapan lain. Bapak tak pergi masjid, beli untuk persiapan lain. Jadi mukaddimah kita malam ini disebut dulu, adakah Islam tidak mengajar kita bagaimana untuk menyediakan persiapan lain? Islam adalah agama yang sungguh, agama yang tidak ada suatu kekeliruan malaikat dijawab. Sehingga Allah menama atau menyifatkan Al-Quran dengan Al-Bayan. Quran Allah sifatkan dia sebagai Al-Bayan. Apa makna Al-Bayan? Yang menjelaskan, yang menerangkan sesuatu yang kita ketahui. Sebab itu Quran Allah sifatkan dengan Al-Bayan. Tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya kita tengok akhir-akhir ini orang Islam seolah-olah dia baca Quran, tapi Quran itu tidak menjelaskan agama kepada kita. Sedangkan Quran Allah sebut dengan jelas, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda. Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Untuk apa Allah turun Quran ini? Hudan lin-nas, sebagai menu kepada manusia, panduan, petunjuk. Dan di dalamnya bayyinatin, terdapat keterangan-keterangan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Mana Allah beritahu satu benda, Allah ketiga perkara tersebut sampai kita faham. Hadirin dikasih Allah Taala, maka itu Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita sebenarnya bagaimana menyambut hari raya atau bagaimana menyediakan persiapan hari raya. Allah berfirman dalam Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, ini adalah gaya dalam Al-Quran Al-Karim supaya kamu bertakbir. Allah sebut satu gaya takbir. Jawab. Gaya-gaya ni takbir. Lagu mana takbir tu? Litukabbirullaha ala ma hadakum. Kamu bertakbir untuk menunjukkan rasa gembira bahawa kamu mendapat petunjuk Allah. Maka takbir ini dalam bentuk syiar kebesaran Allah Ta'ala. Lagu mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Solat sedap-sedap lah. Kalau buat solat sedap, dia lagi dia panggil apa? Syah. Ada. Dia panggil syah. Dia kalau main konsert di masjid mana-mana, budak lagi dalam masjid tak apa. Tapi kalau main konsert di masjid di mana-mana, kerana dia termasuk dalam mengganggu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan lecehlah Malaysia dan seterusnya. Anak-anak mari dengan buat pemeriksaan supaya tidak membawa bahan tempat. Itu kena bawa. Lagi dah apa, bisi tak apa, kerana juga dah. Tapi kalau sampai bom ni, bukan. Mengajak Pak Jihad malu. Betul lah. Baik, tuan hadirin dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kadang-kadang yang tidak lagi. Kalau minta ilmu, ibu bapa betul, tapi boleh dicurkan. Ya Allah tak tidak. Ini memang emosi. Baik, tak apa. Jangan malu untuk ibu, bagi ibu dah lagi. Tak malu untuk Pak Tua, apa boleh mencuri. Apa betul. Baik, tegur budak sini oleh tua tu. Macam kata, malukan sindir menantu. Jadi tuan-tuan, hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tengok Allah sebut supaya kamu bertakbir membesarkan Allah sebagai tanda kamu bersyukur kerana mendapat petunjuk. Jadi bila kita takbir dengan mendayu-dayu, dia tak jadi takbir syukur, dia jadi takbir syahdu. Ulama menyebut siapa mengubah takbir sehingga bertukar maknanya kepada syahdu, dia telah mengubah makna hari raya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana raya adalah gembira. Hadirin dikasih Allah. Baik, itu raya. Jadi kami kena ubah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kita lebih baik. Dari sudut faktor kan, kata ulama, maksud ayat yang perintah Allah ini ialah digalakkan kepada setiap orang beriman pada akhir Ramadan, terbenam saja matahari, di mana saja dia berada. Dan kalau boleh dia keluar di tiap lorong dalam kampung dia, lalu dia melaungkan takbir. Itulah perayaan yang disyariatkan oleh Allah. Kita gaya kita gaya gitu kan. Kalau semua lorong 7 ada 8 ada 9 ada kerja Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kejap, mari kat Bali. Yang mustah siapa pula ni? Demo lah orang kata kalau takbir. Itulah takbir. Sebab apa? Allah nak raya ni ialah setiap orang beriman berpadu suara yang melaungkan Allah, supaya orang kafir berasa Allah lah Tuhan yang paling sah. Allah lah Tuhan yang sebenar. Itu tujuannya. Maka sebab itu dalam Islam, bila kita bergembira mendengar berita-berita agama, sunat kita takbir. Betul? Sunat kita takbir. Orang istihar, penyimpan mahasiswa raja-raja istihar, esok diistiharkan bermulanya puasa Ramadan. Sunat kita takbir. Allah pakai takbir. Kita buat gitu kan? Ya, kita buat gitu ke? Kita buat gitu. Tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itulah. Sebelum raya teman. Walitukmilul iddata. Allah kata supaya kamu menyempurnakan bilangan hari-hari puasamu, supaya kamu berraya pada akhir. Sebab itu lama kata persiapan raya bagi orang beriman ialah mendirikan Ramadan. Bukan persiapan raya pergi ke Tesco, Ekonsip, Depot. Bukan. Itu bukan siap raya. Itu orang jahil raya. Betul. Nah, jadi tuan-tuan kalau begitu, orang tanya, mudah ni mak haji. Betul tak? Jadi orang jahil raya. Karena raya dalam Islam bermula daripada terbenam matahari terakhir Ramadan, berakhir dengan berakhirnya dua khutbah. Itulah kan raya. Lepas tu ada orang. Tapi lepas tu mana ji? Raya. Esok jumpa lagi. Hai, baju baru lagi ni. Raya. Raya lagi tu kan. Dapat SMS tanpa kan. Berapa? 29 Syawal dapat SMS. Jemputan ke majlis penutup hari raya. Ada juga. Mai orang Melayu. Puasa tak lagu mana? Raya lepas bulan. Raya raya. Betul. Menukar lansir bukan persiapan lagi. Tukar pasu bunga bukan persiapan lagi. Beli kepek sampai 15 kilo bukan persiapan lagi. Kepek orang Jawa dulu kepek. Kepek Sungai Lang sampai panit jeng jalan ke pakai beli kepek. Saya boikot dah tuan kepek tu. 2 tahun lepas saya lagi ketua situ nak beli kepek. Dia tak cukup 10 sen. Dia nak cukup baki tak cukup 10 sen. Saya minta diskaun sudah 10 sen. Ya kan? Dia tak ada 90 sen cukup baki. Jadi saya kata 10 sen ni diskaun. Dia kata kalau tak 10 sen ni tak jadi kaya. Alam tu. Dia jawab itu ke pelanggan. Saya pun tengok panah lagi lah. Silap-silap promosi pula. Jangan apa bakhil. Tidak ada. Nabi sebut ya dukhulul jannah tabakhil. Tak masuk syurga bakhil. Jadi rugi selawat 3 malam tu. Macam molek anda. Lepas ya. Itu sekarang. Nah, ayatnya orang ni beratur tu. Mengalah. Nak beli kepek. Itu apa ni? Persiapan ya. Jumpa Kak Jayun. Dapat troli tarik. Dapat troli. Macam-macam yang beli untuk persiapan ya. Lalu yang tuan ni. Maka agama kata berpuasalah dan dirikanlah Ramadan, sesungguhnya itulah persiapan ya. Kalau kita siap raya gini, ABBT lah. ABBT lah. Kita ABBT lah. Lalu mari raya inflasi. Betul tak? Mari raya kenaikan harga barang. Mari raya menteri marah pada penjaga. Boleh. Kami minggu lepas menteri apa tu Datuk Ismail Sabri itu. Perdagangan. Tuan-tuan terpetrati apa tak tahu jawatan. Bukan. Orang kata tak cinta pada
kerajaan, Allah tak terima ibadah. Ada pandangan orang sebut begitu. Kerana hubbul watan minal iman. Apa? Baik kata. Keluar ada sahabat yang tak boleh kata apa? Kenaikan harga minyak dan kehabisan minyak di pasaran adalah angkara penjaga. Baca dah cakap apa? Baca ya? Angkara penjaga. Tengok ni, gara-gara kita bersiap untuk laga detik. Siapa tumpik kenyataan dia? Bapa angkara penjaga, habis penjaga negara bisa ke Petro. Memang penjaga pakai minyak, betul kan? Tak sebenarnya kena jawab dia ni. Kekurangan bekalan dan kenaikan harga minyak kerana kerajaan tidak mampu mengurus takbir kembali. Patut begitu lah. Tak betul. Setiap bulan ni tidur semua. Tak ada selawat keluar. Patah selawat sallallahu alaihi wasallam. Tak takut. Takut habis juga. Betul tak? Juga Nabi minta juga. Pak ni tak ada berasa rugi ke tak? Tak berasa rugi. Tak berasa kalau kita biasa Allah. Kan? Kita tak benar petunjuk agama. Baik, hadir. Kalau orang bergaya dengan persiapan yang menurut agama, tak akan bagi. Tak akan BPT. Tak akan keluar sampai bas malam. Apa dia? Setiap beraya kami menutup pintu. Kan? 16 orang anak dia. Tutup pintu apa? Tidak ada duit untuk beri pada budak-budak. Lah apa kaitan beri duit beraya? Tak ada kaitan. Gaya di jalan bermula takbir. Kemudian malam tu Nabi kata apa? Agama kata Allah buat apa? Yang ni mendirikan malam hari raya. Cara khusus tak ada. Nak semayang boleh, nak baca Quran boleh. Nampak ni? Tak mau semayang pun tak apa, main sunat lah. Tak mau baca Quran pun tak apa, nak waktu 4 subuh pun tak apa. Betul tak? Nampak tak ada orang jadi malam raya tu persiapan terakhir kita. Betul tak? Terakhir. Bangun pagi sunat mandi. Selama ni mandi tak yakin sunat. Nampak ni? Sunat mandi kan dengan dia. Sahaja aku mandi pagi ya, raya kerana Allah Ta'ala. Boleh pahala. Lepas tu maya subuh, takbir raya, kemudian sunat makan. Sunat makan bukan sunat mentang terdalam. Ini hukum betul. Sunat makan. Mengapa sunat makan? Untuk menyahut seruan Allah bahawa telah berakhir haram makan dan minum waktu siang. Siapa tak makan sebenarnya tidak menyempurnakan hari raya. Ada orang peseng lagi betul tak? Kita mau makan, awak tidak betul. Allah suruh makan, dapat pahala makan. Umat Muhammad ni ingat makan boleh pahala. Tuan-tuan. Lepas tu keluar berhari raya dengan yang pertama mendirikan hari apa 2 rakaat raya. Lagu mana cara? Nabi sebut kumpulkan orang ringan di satu tempat yang luas. Afdal semaya raya pada bola dekat dalam sungai. Apa faham tu? Kita tak mikir batu tu dah. Kita fikir surah lah ke tu kan? Tengok kita. Afdal semaya raya ni padat. Kena pakat Pak Putih Taman ni pada mana kita nak semaya. Kecuali ramalan cuaca kata hujan kita ribut peti. Nah baru balik ke surga. Kita lari tak fikir tu, kita terus surga apa? Mudah. Betul tak? Mudah dan ada semangat tak asuk surga kita kan? Kan? Surga kita. Tu pagi tahun tahun terakhir saya duduk pada Sidang Masyarakat. Saya nak pergi ke sebuah raja di sebuah surga. Surga tu memang saya pasal ke pagi. Dalam itu 7.30 tu mengalun-alun gambar lagu Sudirman. Surga pasal lagu Sudirman. Balik kampung. Kata buka AJK surga. Jadi pasal Sudirman. Jalan surga, bahkan steka surga tu kuat dalam kampung dengan pada segi zaman Sarah, Taman Meranti, Seri Meranti. Tidak ada. Itu gitu. Maka kena pergi semaya raya di tempat yang ramai boleh kumpul. Lagu mana cara? Nabi kata kaum lelaki dan hendaklah membawa kaum wanita bersama. Sekalipun mereka haid dan nufasa,
walaupun mereka dalam keadaan haid dan nifas. Nabi suruh bawa pergi hari raya yang sebenarnya. Dan mereka diletakkan di belakang bagi orang solat. Tidak ada sekali lah di belakang. Zuhur kerap. Dan suruh manusia ni berkumpul ramai-ramai, menunjukkan syiar Allah Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang sebenar. Dan Nabi sebut lagi, kalau dia memiliki anak dara asalnya dia malu untuk duduk rumah asal. Dan tak ada jauh ada tina gari mata. Ada tina gari. Orang kelihatan banyak tina gari. Anak dara ni hak sini kalau duduk di rumah tutup muka. Itu asal, dia orang perempuan asal Allah buat fitrah begitu. Nabi kata buat tubik juga hak ni. Pergi bersama. Kita ini dari mana? Ya awak tak yakin lah, tiap lima orang itu pula. Betul tak? Siap tupak, belah leman, pasal latih rasing oleh. Betul tak? Suami ikut agama tak jadi. Itu raya. Kemudian hendaklah mendirikan 2 rakaat, kemudian hendaklah mendengar 2 khutbah. Dan di akhir khutbah, lepas khutbah sunnah berlaku zaman Nabi mengisytiharkan kutipan derma fi sabilillah. Riwayat hadis menyebut masa tu kaum perempuan secara khusus bila Nabi isytihar saya derma lepas sembahyang raya, mereka meraba telinga, meraba lengan dan meraba leher. Itu apa? Mencabut anting-anting, rantai dan gelagat tangan. Bilal kata dia yang cabut baju. Untuk apa? Buat apa? Berbalik. Bilal kata harta itu menimbun di atas baju. Ini berlaku sempurna hari ya. Kita buat hari ini. Kalau ada khatib istihad dia mau pelik pula orang tu. Lalu apa? Raya apa ni? Itu raya. Boleh faham ya? Habis saja takbir raya, tak atas semasa 2 khutbah, maka berakhirlah raya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lagi mana kita? Bila gaya? Oh ya tanya. Ayah tanya. Bila gaya? Itulah raya. Lepas tu tak ada. Lepas tu kerajaan bagi cuti. Ya lah apa? Nak balik kampung, boleh tu kan? Sempurna. Balik kampung tu nak bukan balik raya. Raya ialah menghadiri semaya kan? Berapa ramai orang pilih untuk balik kampung dengan meninggalkan solat dan takbir raya. Betul tak? Hadirin dikasihi Allah. Maka persiapan raya bagi orang beriman ialah bukan dari segi makan, bukan dari liang rumah, bukan dari beli baju baru. Memang sunat pakai baju baru hari itu. Boleh faham ni? Tetapi mereka yang paling aula ialah mendirikan hari-hari di bulan Ramadan dengan sempurna. Lagu mana sempurna? Nabi ajar hadis. Nabi kata man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa mendirikan Ramadannya, puasanya dan qiyamul lailnya, dermanya, qiraatul Qur'annya dan macam-macam lagi, hendaklah ia lakukan dengan iman. Bukan buat kerana biasa, bukan. Tak kita terawih ke? Gitu bukan. Sepatutnya mengapa tak pergi terawih? Gitu patut. Dia juga ni tanya, tak kita terawih ke? Tak kenal. Soalan kita ada iman. Setiap orang mesti menggesa orang bila tengok dah terawih. Sebab apa? Terawih disyariatkan oleh Allah. Maka mestinya iman. Tak mahu jauh tua-tua dulu kata saya kata anu. Tiru bawa ke besuk-besuk putih datang orang tua. Dia suka duduk di bastop. Dia dapat terima panggil wakaf. Dia comel dia duduk wakaf comel. Dia ada lantai comel kan. Siapa duduk wakaf tu lupa dia sihat. Sebab lantai dia berciri dari refleksologi. Mengapa tu? Kayu 24 itu telah menjadi lupa-lupa bonyo-bonyo kerana tolakkan buah dan haji. Duduk botol dengan kulit terang.
Bayangkan, lantai tempat duduk bus stop tu sampai jadi bercirikan refleksologi. Sampai duduk sihat. Sihat. Boleh ada penuh puji. Orang suruh melempok, saya ingat lagi. Dalam tahun 86-87, pukul 12 malam, polis akan ronda dalam kampung. Tak apa, menghalau orang tua balik rumah. Betul tu? Jadi mereka ni bila bagi puasa ada slogan. Apa dia? Bobo lah tu. Nah, ini istilah tu. Ada yang faham tak faham? Bobo lah tu. Tak faham juga. Maksudnya ialah tidak menyalurkan seruan satu muzik. Dia kena faham cuma kaya. Barulah semangat satu muzik. Kau semua lawan Tuhan. Bobolah tu maknanya cukup-cukuplah tu maidan maksudnya. Betul? Cukup-cukuplah tu terawih. Bila mari terawih pula dia ada dua cara. Mana ni? Terawih dia panggil. Berapa? Kita terawih dulu kalau pandai terawih. Kalau pendek kita stay. Waktu tadi saya baca pendek sebab tak tahu lah ke mana orang sini. Takut baca panjang. Protek. Kemuncak bunyi takut. Subhanallah. Kita bimbang salah. Dia rupanya lebih panjang. Tak boleh kira zaman ni. Orang marah. Betul kan? Semayang terawih. Baca orang marah. Tapi doa, ya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah. Tuhan, aku nak masuk surga. Dahsyat kan kita nak masuk surga tapi kita tak redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana? Lagu mana? Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan. Maka kita kena tengok semula, kena cek semula supaya apa yang kita buat ini mestilah bertepatan dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buat Ramadan kita ni macam kita nak lagi. Nabi sebut Ramadan iman, mesti ada iman. Kenapa terawih? Yakin kita akan diberi ganjaran kerana ia diperintahkan oleh Allah taala. Maka kena tunggu. Karena Nabi kata man qama ma'al imam, siapa berdiri untuk solat, ini solat tarawih bersama imam hatta yang sorif, sehinggalah imam itu balik. Dia kena tunggu. Nabi sebut apa jadi? Kutiba lahu qiyamul lail. Allah telah pun mengira pada malam itu dia mendirikan qiyamul lail. Allah besarnya. Tapi dia tak peduli dah. Ya. Pak rakaat kita sekiranya cinta pokok itu ada maksudnya. Dia balik. Sedangkan setelah dia berpaling sahaja Nabi sebut dalam hadis, fa'arada, dia pusing punggung, fa'aradallahu anhu, Allah juga berpaling daripada dia. Orang tidak layak lain. Itu sebenarnya. Dalam salat witir imam baca wa yatajanna buhal asqa, celakalah orang yang tidak ingin mendengar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sebagai peringatan untuk hidup. Allah tasyahud. Tapi ada dalam itu. Ada orang masa witir dia kelik, apa kelik? Aku nak balik sembahyang dulu. Allah tidak betul. Nabi dia kena sembahyang bersama imam. Lepas tu nak balik rumah, balik tambah rumah tak ada salah. Sehingga ulama ajar kaedah fiqh, lagu mana nak sembahyang? Kalau kita takut sembahyang witir bersama imam kerana nak sembahyang witir di akhir malam. Sembahyang tarawih digalakkan sudah sama imam. Boleh. Sedangkan witir pula mari hukum lain digalakkan di akhir malam. Mana orang nak timbul konflik. Betul tak? Maka berkata ulama salah satu caranya ketika imam bangun untuk berwitir, dia pun bangun bersama imam, tetapi dia telah meniatkan qiyamul lail. Mana usalli sunnatan raka'ataini. Gitu saja dia sebut. Tak payah sebut witir, tak payah sebut tarawih, tapi kerana qiyamul lail mahmuman lillahi ta'ala,
mengikuti imam. Sebab maya sunat boleh ikut imam walaupun berlainan jenis. Maka orang yang sangat bijak dalam mendirikan ibadah. Sebab apa? Dia dapat 2 kali pahala qiyam. Terima kasih. Hadirin dikasihi Allah. Iman kerana iman. Tiba-tiba Nabi sebut wahtisaba nombor 2. Dan hendaklah dia mendirikan Ramadan itu ihtisaba. Lagu mana? Dengan ekspresi, ada riya, ada menunjukkan sifat dan ciri-ciri dia nak sungguh keampunan daripada Allah. Dia nak sungguh syurga Allah. Dia nak sungguh redha Allah. Kita pasal itu. Kan orang di bazar ni tak ada kaitan dengan. Tapi bila orang berkumpul pada waktu bazar Ramadan, baru nampak ekspresi. Baru nampak dia kosong. Dia masuk bazar, jalan gaduh. Mana je? Takut tak ada soya. Takut tak ada. Takut tak jangan beli soya. Apa dia itu? Begitu. Bawa anak, suruh anak, batu. Tidak jangan tahu. Dia mari masjid terawih, ada di tekanan dia. Cepat sorpat. Ada tak dia itu? Ada tak? Pelik ya? Dia beli, dia tunjuk ekspresi dia nak murtabak. Tapi dia mari dalam masjid, Nabi kata, kalau manusia tahu apa yang ada di saf hadapan, kalau boleh mundi, dia mundi untuk duduk di saf hadapan. Tiba-tiba di masjid, dia ada royak lagi mana? Ada masalah. Dia persila kawan lain. Sila. Dia bagi undur orang Melayu. Pelik tak? Pelik. Tapi kalau dengar pun istilah orang beri, latuk, rapat pagar. Sahabat tunjuk jolok tangan tu, tuk pagar tu kan. Naknya boga. Betul tak tu? Padahal tunggulah 5 minit lagi orang nak buka pintu. Itu orang panggil ekspresi. Dia nak habuan yang diberikan. Maka sekarang Allah memberi habuan. Nabi kata hendaklah dia berpuasa, mendirikan Ramadannya ihtisaba. Dengar lagu ini. Inilah orang yang benar-benar mendirikan ibadah di dalam bulan Ramadan. Dan dialah orang yang bersiap untuk berhari raya. Dan dialah orang yang Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampun dosanya yang telah lalu. Allah. Maka lagu mana kita dapat hari lagi ni? Testo lagi kan? Lagu mana sudah? Konsep lagi kan? Kalau pulau Gombong ada bazar larut, malah penuh orang dapat suku. Manusia nak beli persiapan kan? Gaya. Untuk budak-budak yang kata kita buat ada untuk budak-budak. Dia beli bagi apa? Atromin lah, Doraemon lah. Dah lagi habis syiar hari kan? Gaya. Betul tak tu? Habis lagi syiar hari kan? Saya mula-mula balik untuk tua batik Gaya. Saya balik masjid tahun 2005 Gaya. Ketua aku tak kenal lagi. Sebab saya kahwin masjid. Tak kenal ketua saya. Sehingga baju yang ditempah di Malaysia di atas sana poket saya pakai lucu. Baju Melayu. Maknanya pegang dia gambar orang Arab kali nanti. Poket atas buka pusat tu. Mana tak kenal dulu lah. Tak kenal. Jadi saya pilih ada budaya baru. Mana orang Jawa dia ada cerita apa? Upacara bermaafan. Betul kan? Sudah dia biasa ikhlas apa dia kata Singapura. Ada di belakang. Budak Singapura ni. Kan? Tidak ada pula jawab apa. Foto-foto. Lebih kan gitu lah panjang. Saya di sini membelakang Singapura. Sama kita foto-foto sama. Kau mana ni? Ini boleh terjadi. Jadi upacara dah. Hanya orang rumah. Oh ni rupanya satu adat. Aku adat di tahun tu kan. Tapi ada bermaafan pada hari raya itu disyariatkan oleh Allah. Ya. Sebab apa? Masa dia duduk nak minta maaf tu, saya belah pakai lutut. Faham tak maksud? Kan dia duduk berlutut tu, tu habis jalan tu kata kelatan. Kan? Jalan. Maksudnya jalan terdedah. Kan? Maka menjadikan terdedahlah aurat.
maka dia minta maaf tu, adakah Allah redha? Ya. Karena dia mohon maaf dari manusia, dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas ni, budaya. Maka hak budaya ni, hak baik tu baik, tapi kita kena ingat hak Islam bukan gitu. Hak Islam ialah kita mesti menyempurnakan dulu hari-hari Ramadan. Jangan cakap lagi soal raya. Sahabat pula menunjukkan syiar raya, gum kemalangan tubik tajuk dasar. Tiada lagi Idul Fitri bagi. Tajuk betul tak? Betul tak? Sudah kelar kegembiraan hari raya. Tajuk. Sebenarnya hak ni bagi jahil tangkap ada puasa tu. Tajuk tak khabar. Betul. Hari raya sudah tiada lagi pagi. Sebab apa? Dia tidak ada puasa. Itu baru betul. Ini hak kemalangan jadi tulis gitu. Tak ada kaitan mati dengan raya. Tak ada. Bahkan siapa raya dengan mengenang kemalangan itu makruh. Tuan hadirin dikasihi Allah SWT. Boleh? Makruh. Pagi buta sebelum di sembahyang raya pergi kubur dulu. Orang ni buat benda yang makruh. Kerana dia telah menukar masa gembira dengan bersedih. Balik sembahyang raya pergi kubur. Itu tak ada hak. Sebab apa? Raya telah habis. Lepas raya dah habis dah. Dia balik sembahyang raya baru dia pergi kubur. Allah, dia tak tempat malam pun tak apa. Kerana raya telah pun habis dan berakhir. Hak ni pula hari raya rumah orang ni. Pagi sebelum pergi surga singgah minum makan dulu. Kan? Cepu mari makan pagi raya rumah saya. Kalau buat itu dah. Dia pun tanya. Pak, tu mana nak hak pemalangan kau pak. Modalnya juga kan. Dia menghidupkan suasana pagi tu dengan benda sedih, makruh. Tak boleh. Raya mesti gembira. Baik, lesas ya. Nombor 2. Boleh nak sikit lagi nak. Awal lagi terawih ni KPI dan keseluruhan. Betul. Kali balik sebelum ke sekolah kita. Pembat lah dekat tenang semua jemput imam luar negara. Betul tak? Ke sebelah orang. Kalau 10.30 belit lah orang petikan. Baca surah apa ni? Orang ada tanya begitu. Jawab aku dua Allah tu. Tapi tuan-tuan jangan main. Saya pergi Mesir dulu. Ada sebuah masjid dekat rumah saya. Masjid dia penuh pelajar Melayu. Lalu kita pergi cari apa kunci. Itu lumayan. Lalu imam baca sedaklah kan. Walaupun amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allahu la. Banyak yang baca. Dicingkat betul. 20 rakaat, 20 minit. Ini rekod. Pelajar Melayu penuh. Dominasi dalam masjid. Pelajar Melayu. Sebab apa? Tabiat orang Melayu memang terawih kali pagi. Betul ya? Saya ada seorang kawan nama Ustaz Ibrahim Zakaria. Dia belajar di Pakistan. Dia ni orang ikhlas. Dia pernah merentok dalam penjara SD selama 5 tahun. Kerana dia duduk dengan tuduhan yang palsu. Tak jalan. Itu apa kenal dia mengajar ilmu kawan. Dia pernah hati masjid di Pakistan 10 malam terakhir, 1 malam 30 juz selawat. Satu malam 30 juz. Dia start lepas maya Isya, berakhir sebelum imsak. Itu terawih. Ini baru layak nak masuk syurga. Kita terima panjang sikit atas surga ke nanti. Betul? Kita betul. Komen PJK, marah tu iman, jabatan yang online. Nabi ajar tadi waktu sabar. Dia mesti tunjuk dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan hadirin dikasihi Allah, sebab tu part nombor 2 saya bagi. Kerana daripada malam pertama sampai ke semalam, dari ini kita minta nas'aluka ridhaka wal jannah. Tuhan, aku nak masuk syurga. Maka Allah mengajar dalam Quran, memberitahu pada kita
siapakah orang yang layak masuk syurga. Paling penting supaya kerja kita tidak sia-sia. Dia dapat tender, dia buat, dia tak ikut spek. Lulu dah lulu. Dapat tema dah dapat tema. Hadirin dikasih Allah. Maka begitulah keadaan kita beribadah. Bila kita tak ikut spek yang Allah tetapkan, maka Allah tidak mengira ibadat kita sebagai sempurna. Waliyahillah. Dan lebih malang kalau doa itu tidak diterima oleh Allah. Ya besar belum diterima, kami tak makan benda haram. Kami tak makan benda haram, tak minum benda haram, tak pakai pakaian yang haram. Sebab kami dah belajar Nabi sebut, seorang yang makan, minum dan pakai dengan semua yang haram, Allah tak terima doa. Apa pula ada orang belajar tak terima doa? Kita lupa pada Allah. Bukan sekali Nabi ajar Allah tak terima doa. Maka mari kita dengar satu hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah cerita kita. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata. Dengar ya, Nabi kata ni bukan sinar dia. Ingat mana? Pada kita jangan mengambil perhatian. Betul tak? Ni hak Nabi kata. Kalau hak sinar hari agak tu, cahaya tu, catuan air. Habis pakat dia beli tau. Betul tak? Dan padahal tak perlu jatuh air. Sebab di Selangor air masih banyak. Betul tak? Betul? Banyak air. Tapi waktu jadi catu, aku kena cari. Tapi cahaya tak? Aduh. Tapi Quran ayat biasa aja. Ada lah. Kalau Quran yang kata, ada lah orang kata. Biasa. Pelik ya? Tengok hari ni. Tengok habis orang. Nak mengira orang kurang upaya di bawah asnaf fisabilillah. Kenapa jadi tolol ni? Orang kurang upaya tak boleh letak bawah asnaf fisabilillah. Fisabilillah ni orang pegang. Fisabilillah. Atau orang belajar. Maka kalau OKU pergi pegang, layak fisabilillah. Kalau AKU pergi belajar, layak zakat tu. Orang tu perjuangkan, kini ada kata persatuan NGO bukan Islam dengan aja tu kan. Maka apa kita tak order syariat Tuhan ni beri kepada orang fakir, orang kurang upaya. Tak boleh. Kalau dia miskin, maka dia asnaf. Besar salah tu kan. Kalau dia berhutang, besar dia ada asnaf. Habis ambil kaji benda lain agama buat antaranya Baitul Mal. Bertamu-tamu di Baitul Mal, betul tak? Betul tak? Jadi pening habis orang. Bila ada ulama yang lebih berautoriti sebut, OKU tidak layak menerima zakat fisabilillah, lama pula melenting. Melenting apa? Dah agama itu OKU. Kemudian dia miskin, dia layak. Betul tak? Dia layak. Apa nak kira, nak masuk dan fisabilillah? Tak boleh. Allah menetapkan dah. Ada 7 8 asnaf. Kalau satu dia ambil, betul tak? Ambil zakat, kalau nak ambil zakat, dia kena jalan dalam kampung. Tapi ambil zakat itu bukan. Dia buka kampung di tangga dulu. Aku kasih ni dapat air. Kita rekod ni siapa ada apa? Rakru. Betul tak? Bayar zakat, rakru. Kono-kononya bijak aja, betul tak? Padahal dia tak bijak. Sebab apa? Sebab dia tak tahu siapa penanya orang susah. Agak tu tujuan untuk zakat tu. Siapa boleh mencula, siapa susah, siapa tak susah. Sayyidina Umar duduk di Madinah, dia tahu siapa layak dapat zakat di Iraq. Lama dulu tuan. Lagi pegawai zakat dia tahu, betul tak? Dia tahu. Tahu tak? Tak tahu, betul tak? Kalau diminta dah kena rezeki. Dia kata, kenapa bawa ada kereta? Ya, kereta ni ambil bayar kan, saya dulu. Betul tak? Lagi miskin dah. Betul tak? Betul tak? Lagi miskin dah. Jiran saya, dia kena buah pinggan. Dalam keadaan mengejut, dua-dua buah pinggan dia rosak. Maka dia hilang mata pencarian. Sebab dia jurulatih benar.
Mula-mula tebuk sini, dia tipu lagi syarikat. Mana boleh melatih orang. Lama-lama tebuk sini. Bila tebuk sini, langsung lewat dia. Bila daripada jiran, pada di sini pergi pusat rakyat. Karena ni melayakkan, karena telah jatuh miskin. Tak boleh buat. Bini dia pergilah. Kita bayang kata tu dah tiup, muka sampai jadi vital betul. Maknanya sangat kritikal. Bini dia pergi, bawa kereta Datsun macam ikat lambat betul. Datsun apa tu? Zaman dulu. Datsun lama. Waktu Big Siri dengan Nissan Sunny tahun 45. Datsun tu dia berada. Jadi bila saya tegur dia tak ekor sangatlah sebab dia pakai Nissan Sunny saya ni belah. Kereta saya dulu waktu duduk belakang jaga-jaga. Sebab apa? Berik pakai kaki. Lantai tak ada juga. Itu dia cakap lagi dia. Bila dia pergi ke pusat rakyat, pegawai rakyat tanya dia. Suami akak ada simpanan. Dan sebelum ni dia kerja betul kan? Maka simpanan tak ada. Maka sebut kata ada simpanan, kakak tidak layak mengumpulkan. Cerita dia berapa hari tahan simpanan kerana kos merawat darah itu sangat mahal. Betul tak betul? Kena. Tak betul, ini tidak ada. Yang kita ini kadang-kadang tak betul. Tak betul. Baik, hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala menetapkan siapa ahli syurga. Mari kita tengok dan kita tutup sekejap lagi. Allah berfirman dalam surah Al-Zariyat. Dalam Quran ada satu surah nama dia surah Al-Zariyat. Belakang Quran. Dalam ayat ini ayat ke-15 Allah sebut. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa fil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ini ayat. Start ayat 15, 16, 17, 18. Karena surah-surah belakang ini pendek ayatnya. Betul ya? Baik, Allah nak bagi apa? Ini Quran kita. Quran yang Allah namakan tadi Al-Bayan, yang menerangkan. Allah sebut syurga, Allah jelaskan syurga. Allah beritahu kelayakan syurga, maka Allah menjelaskan siapa yang layak. Tengok agama kita. Tanyalah agama lain, ada layak kita tanya orang ini. Dari mana syurga? Layak. Kita tanya sini, dari mana syurga? Tanya sini. Dulu you punya latu, bila apa? Dia panggil semayang ke? Dia letak apple betul. Kenapa luar ini letak apple plastik? Kat Cina ni apple plastik betul lah. Taki dia dulu apple tu, lalu letak apple plastik. Dia tanya Cina, apa dulu apple betul sebenarnya apple plastik? Itu boleh tipu lah. Tipu Tuhan. Dan Tuhan boleh tak waktu kita. Betul tak? Jaga. Letak plastik kita tak? Jaga. Betul tak? Sebab tu Cina akhir kali tukar. Tak tahu dia bui plastik. Betul tak? Betul. Sebab tu jadi dia agama yang tidak ada penjelasan. Lepas sampai dia bui kudang sekali. Kudang kali. Tak tahu. Hadirin dikasihi Allah. Agama kita tidak. Agama yang ada penjelasan. Maka bila Allah janji syurga, Allah layak syurga. Dan Allah beritahu siapa layak masuk syurga. Dan kita tidak nak, ya Allah aku nak masuk syurga. Tadi juga. Itu penting. Boleh bantu? Ada orang bila dipulangi kata, pandai-pandai dia menentu kau masuk syurga. Bukan, Allah beritahu dalam Quran. Maka hendaklah kita berbuat sesuatu sehingga mendapat redha Allah Subhanahu wa taala.
Kalau bak dunia, orang merayak dia. Bukan macam misi orang beri. Betul. Itu soalannya betul tak? Tapi macam mana yang sebenar? Minta punya ajar. Kalau hanya cerita bak agama, dia pandai-pandai dia mengurangkan makna agama. Tuan hadirin dikasih Allah Taala sekalian. Maka Allah sebut dalam ayat ni, tuan-tuan perhati molek. Tengok molek. Kita baca sikit lagi. Innal muttaqina, Allah dia raja bagi segala raja. Akhir surah tersebut biyadihi malakutu kulli syai'in. Betul ya? Hak raja kuasa ada dalamnya tangan Tuhan kata. Lepas tu mari ayat lain sebut dia bagi dan dia tak tahu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzimul mulka mimman tasha. Dia beri, dia tahu. Maka Tuhan ni kalau dia cakap semua benar Tuhan betul. Tapi perangai manusia bila Tuhan cakap melalui perantaraan nabi-nabi ni dia berasa Batu Yasin kita baca dalam sembahyang tadi. Dia kata apa? Qalu ma antum illa basyarun mithluna. Nabi-nabi yang mendakwa diri nabi. Kemudian bukan nabi. Dia kata gitu. Illa basyarun mithluna. Serupa kita ni mo ya dia kata. Sama kan kita ni. Wa ma anzalar rahman min syai'. Tuhan tak tahu ayat pun nabi. Perangai manusia. Kan tak? Dia dakwa kita. Dalam Melayu pada banyak. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Taala. Maka sekarang Allah memberitahu, oleh kerana manusia ni sangat jelek pelanggannya, maka Allah bercakap guna kaedah bahasa yang paling tepat. Sehingga manusia bila ingat, kita kata apa? Boleh? Maka sebab boleh baca ayat ni Allah mulakan dengan inna. Jadi orang Arab bila dia dengar ayat ni, memang kita punya buat aku ke mana tu? Sebab apa? Inna adalah dia panggil tauhid dalam bahasa Arab. Tujuannya untuk memperkuatkan dakwah. Boleh banyak? Tengok, Allah itu Tuhan yang benar. Maka dia bercakap menggunakan kaedah yang membenarkan lagi kata-kata. Jadi nak percaya tak semua? Was-was ke tak? Jangan tak. Apa benda yang Allah nak tauhid ni? Al-muttaqina fi jannatin. Semua orang-orang bertakwa berada di dalam syurga. Allah. Ini berita apa ni panggil? Tafsir. Berita gembira. Takbir. Relax dapat muka semuanya. Ini berita gembira. Sepatutnya kita sambut dengan takbir. Tuan, kita belajar dah tadi. Batu puasa-puasa ni habis dia Allah suruh kita takbir. Kerana takbir itu bersyukur kepada Allah. La'allakum tashkurun. Apa syukur? Dapat petunjuk. Petunjuk apa? Islam. Yang mana Tuhannya ialah Allah. Kita kena takbir. Maka sunat dalam agama, bila dengar berita gembira daripada Tuhan, kita melangkah takbir. Maka bila baca ayat Quran gini, kalau ada orang baca Quran gini, kita kena sahut belakang Allahu Akbar. Sebab apa? Suka dengan berita Allah Ta'ala. Apa berita Allah? Setiap orang bertakwa, sesungguhnya mereka adalah ahli syurga. Kita minta tak? Kita minta sudah 25 malam kita meminta Rabbana, kita minta apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Tuhan, aku nak sungguh syurga. Sekarang Allah berayat betul orang bertakwa duduk dalam syurga. Soalnya siapa yang bertakwa? Tengok Quran aja. Mula-mula dia buat mari terminologi orang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Quran beritahu dah? Beritahu. Tengok ya dalam ayat ini tuan hadirin dikasih Allah Taala sekalian. Kita akan tutup dengan cerita tidak lagi insya-Allah. Pertama Allah Taala ayat
lihat dulu bila dia duduk dalam syurga lagu mana kerana orang di dalam syurga. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka adalah orang yang mengambil semua nikmat yang Tuhan bagi dan milik atas dunia itu bila orang tawa bubur lagu dengan orang tawa sup dia untuk buka puasa. Mana nak pilih? Nabi aku ada pilih tu ya. Padahal dua-dua ni nikmat. Dalam syurga, sifat ahli syurga takkan pilih. Sebab apa? Tidak ada satu benda dalam syurga malaikat nikmat lagi. Dan nikmat yang paling besar ialah melihat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca dalam surah Yasin. Kawan. Inilah cita-cita kita nak jumpa dengan Allah. Tak ada tak? Tak baca Yasin. Yasin. Salam qaulan min rabbir rahim. Sebab tu siapa situ kalau ulang 3 kali. Betul tak? Bapa ulang 3 kali. Hati nyakit kita, hati nyakit kita dah. Kenapa ulang dia ni? Tanya terima, bapa ulang 3 kali. Nabi kata itulah ayat di mana suatu hari di dalam surga ketika manusia menikmati segala nikmat, asyik ni nikmat. Bayangkanlah asyik dalam surga ni, Allah kata makanlah, minumlah. Tak belok, tak cik. Allah. Habis, lagu mana? Peluh Nabi kata. Peluh tu berbau wangi seperti haruman kasturi. Belum ada. Lalu Nabi kata, tak kalau peluh tu menitis ke lantai, dia melantun balik seperti berlian yang ditumpahkan di atas lantai. Nikmat ke? Dengan peluh saja memang. Baru peluh. Boleh baik? Dengan peluh. Tak kira isteri lagi. Bukan macam kat belakang. Dah betul? Allah akan buat make over. Audu air. Betul ke bahasa? Nampak ni? Dalam surga Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Waqi'ah, inna ansha'nahunna insya'. Ini muslimah belakang dengan mana? Bila masuk surga nanti Allah berkata, wanita-wanita akan aku ubah mereka menjadi sebaik-baik kejadian. Waja'alnahunna abkara, sehingga mereka ditukar menjadi anak dara selama-lama. Lagu mana? Nak ebong lagi? Tak payahlah. Nak eyeshadow lagi? Tak payahlah. Betul tak? Ni macam-macam tu kan. Nak mari terawih baru buat makeup. Pergi pejabat kepik perut ni perang. Betul tak? Kau perut ni panjang ke lembu? Kau kan? Betul tak? Kena ingat kau tak? Sebab nak kecomel, betul tak? Nak kecomel, orang tengok uduh juga. Betul kan? Uduh juga. Sekarang manusia atas dunia di mana usia dia panggil kataan. Betul? Sebab tu Allah beri nikmat baru dalam syurga, diubah wanita menjadi sebaik-baik kejadian. Siapa Allah sebut gitu? Kami kekalkannya dalam keadaan dan hadirin dikasih Allah Taala. Nampak tak? Maka Nabi kata tengah dia menikmati nikmat ni, intajalla alaihimun nur. Tiba-tiba keluar di atas mereka cahaya, menyebabkan semua ahli surga berhenti daripada nikmat. Sebab apa? Kerana cahaya itu Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi membaca ayat dalam surah Yasin, salamun qaulan mir rabbir rahim. Allah berkata pada manusia ahli syurga, assalamualaikum ya ahlal jannah. Menyebabkan semua ahli syurga senyap terpaku. Kenapa? Inilah hak dia cari atas dunia dulu. Betul kan? Nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lama sikit tersirat. Nampak ni? Nak berhenti tak? Bukan dia Pak Lai. Pak Lai ni tanah. Betul tak? Tunjuk ni tangkap. Kisah benar ke tak? Bukan ibu. Kalau ada tahu.
lagi macam main futsal. Berat juga. Boleh faham? Dengan nikmat yang besar. Itu dalam surga. Maka Allah kata mereka ambil semua nikmat dan miliknya. Soalnya, mengapa mereka diberi nikmat dan menerima nikmat? Allah pun jawab. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Kerana sebelum hari ini, yang sebelum kiamat, masa depan juga, di dunia dulu mereka adalah orang yang baik. Dengar kata Tuhan. Boleh faham? Dengar kata Tuhan. Allah suruh dia ikut, Allah larang dia ikut. Orang ni tak ada baik. Allah sebut dalam Quran. Inilah ahli syurga yang duduk di dalam syurga, mereka dipanggil muttaqin. Kita pun panggil sama-sama kita. Siapa ada surga nama? Surau Al-Muttaqin. Okay? Apa makna? Maknanya orang yang panggil sembahyang semua bertakwa. Ingat tu, buku nama surga jangan silap. Ada surga nama Surau At-Taqwa. Maknanya surau bertakwa. Orang tak takwa. Kalau surau muttaqin maknanya orang yang sembahyang dalam surga adalah bertakwa. Bahasa Arab yang main itu tukar diri. Macam tadi yang kita puji Tuhan. Subuhun. Terus ke mana? Subuhun ha. Baru maksud Maha Suci Tuhan. Kalau kita tukar subuhun, maknanya celaka Tuhan. Boleh? Boleh tak? Nah, kita huruf tu kena betul. Subuhun. Jangan silap sebut subuhun. Ia jadi mereka telah mencerca Allah. Boleh faham? Jangan. Tapi oleh kerana kita ni Melayu, Allah mengangkat dosa ni tak kira. Apa? Memang Melayu. Boleh faham? Memang Melayu. Jawa lah tu. Makan saya dah kata kat Jawa. Sebab itulah saya habis satu majlis tahlil. Abu jom. Ada kau mungkin tu baca tahlil. Lagu mana malaikat tak kira. Salah kata-kata. Kena betul lah. Nampak ni? Lidah Melayu ke Jawa ke Bugis ke kena betul lah. Dan Allah beri kelebihan. Rupanya orang Nusantara boleh cakap Arab lebih fasih daripada orang. Sebutan. Betul ya? Sebutan. Orang Arab fasih. Sebab tu Allah turunkan Quran dengan 7 bacaan. Salah satu sebab orang Arab tidak boleh membaca bahasa Arab dengan tepat. Bahasa tu bahasa Arab tapi tak disebut itu. Contoh orang Mekah tak disebut huruf Qaf. Boleh? Buah limau, burtukal. Orang sankis. Kita pergi Mekah, orang Mekah tak sebut burtukal. Dia sebut burtukal. Kita dengar, burtukal. Orang Mekah dah sebut huruf Qaf. Di Mesir tak disebut Qaf juga. Dia tak akan sebut orang Mekah. Lidah lain pula burtukal. Jadi Hamzah pula. Maka sebab tu Allah turunkan Quran dengan 7 kali jenis bacaan 10 atau 14. Lidah Melayu semua boleh. Melayu boleh cakap Tamil tu ya. Melayu boleh cakap Cina, cakap Inggeris. Sebab tu orang buat kajian. Kelana orang Melayu paling buruk kali dalam ni. Sebab dia boleh berlaku sifat orang lain. Ini bukan orang Melayu. Ada yang dikasih Allah. Tahun 2007 orang Kuala Lumpur nombor 6 paling biadab di dunia. Betul tak? Tahun ni naik ranking sikit tu kan? Molek sikit. Duduk ranking ke berapa? Baru lagi keluar kenyataan. Tak tahu. Maka dalam kategori itu tidak mengikut perkembangan masa salah satu ciri biadab. Ranking orang buat kajian. Orang lemah kelas. Bukan orang popular. Orang lemah kelas. Boleh tak? Baik. Jadi besar ahli syurga. Soalnya nombor 2, siapa mereka? Tadi Allah layak sifat di dalam syurga. Dan Allah sebut sikit atas dunia dulu kuat ni susah. Memang ikut Islam ni susah. Betul tak tu? Orang lain boleh pergi makan nasi kedai minyak. Kita berasa beriman sikit-sikit. Nak kita berapa? Ni betul tak? Mari terawih pula masih akan baca. Dua, betul tak? Break pula tazkirah.
Ustaz ni lama. Lama tu kan, tak sudah. Nak balik ni betul. Tak boleh tu dah. Bukan, agama kadang-kadang bukan. Tapi sebenarnya kata ulama, ini adalah sementara sebelum hari kita menanti sangat lama iaitu selepas mati. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sekejap saja insya-Allah. Allah tu sebut lagu mana hidup mereka tadi. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka ialah orang yang apabila datang waktu malam sedikit sahaja belakang mereka melekat di tempat itu. Jadi efisien tidak, munasabah tidak, sesuai tidak. Kalau tazkirah Habib Ahmad kita main. Boleh main lagi tidak Pak ni? Jadi dah betul tak? Dapat lesen. Jadi itu tujuan tazkirah semalam ni. Maknanya akan datang ni tak boleh main. Betul tak? Sebab apa malam ni kita dengar Allah beritahu. Apa Allah beritahu? Kanu qalilun minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang bila mari waktu malam mereka tukar waktu tidur dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah sebut sedikit sahaja belakang mereka melekat dengan tempat tidur. Kita lagi mana? Bagaimana tu? Kucing mak biasa duduk situ pak dia duduk. Orang pun tanya, kenapa kucing tu balik dia singgah sini dia apa? Lekat barang tuan tidur sekali lagi. Kat kucing ni dia akan duduk tempat yang kena barang masa. Betul tak? Tuan, hadirin dikasihi Allah Taala. Mutu saya lagi pula ni adalah kawasan kucing. Tak cakap basuh, dia kecil juga situ. Jadi saya pindah rumah baru. Tak pasal-pasal kucing lain mari. Dia bang kok lama tu masuk kawasan dia cari kucing pula pun kacau. Tu pegangan kucing. Bapa dia masuk rumah yang akan tidur setempat. Salah satunya kucing bang tua dia tidur situ. Siapa luka bang? Boleh faham tak? Allah layak ahli syurga tidurnya sedikit. Sebab apa? Tengok sikit ya. Kerana malam adalah rehat. Asalnya Allah sebut dalam Quran, wa ja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam waktu rehat. Libas maknanya pakaian, yakni berehat. Orang Arab dia cakap dengan bahasa yang tinggi. Pakaian tu maknanya berehat, termasuk ibadat. Jadi nak berehat manusia ni babi. Betul kan? Kalau boleh celek mata. Kakak ada cahayanya pergi. Maka Allah pun secara tabi'inya menstrukturkan alam. Allah sebut surah Yasin. Wa ayatul lahumul lailu naslaqu minhun nahar. Lalu Allah kata tanda kebesaran Allah datangkan malam untuk menutup siang. Fa idahum muslimun. Tiba-tiba dia pun jadi kelam. Bila kelam nak jalan lagi. Ada lagi jalan betul tak? Jadi jalan adalah batu binatang bila terbenam matahari kok dia boleh jalan. Betul tak betul? Tapi manusia angkat dia sikit, dia reka pula pelita. Dia reka pula lampu. Betul tak? Dia buat pula LED jimat boleh pasang 24 jam. Rata pula orang tu biru. Betul kan? Jadi Allah jadikan malam gelap. Tujuan apa? Libasan. Tadi supaya manusia berehat. Kerana siang waja'alnan nahara ma'asya. Siang untuk hidup. Siapa tukar malam untuk hidup di atas bumi. Allah buat kajian secara saintifik. Keluarga akan binasa. Anak hilang kasih sayang. Isteri hilang tempat gantung. Lepas ni? Dan kesihatan juga merosot. Maka Allah gelap waktu malam supaya kita tak dirata. Lepas ada tengok Allah atur kamu. Allah atur kamu. Lalu orang ni kata Allah dia ubah waktu rehat bukan untuk ibadah lalu malam, tetapi dia bangun untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia tahu Allah sebut Allah Taala Yasin nak jumpa Tuhan tu kan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal
ya'mal amalan salihah. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka dia melakukan amalan soleh. Dan siapa dalam ibadat video, maka malam dia juga waktu untuk berkurban, taqarrub, kurban. Dia korbankan tidurnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berjawab mereka adalah ahli syurga. Jadi kita di bulan puasa ambillah sebulan. Kenapa? Bulan Rajab dah ada, betul tak? Allahumma barik lana fi Rajab. Sebab tu supaya balilna masuk Syaban, Allahumma barik lana fi Syaban. Sebab apa? Balilna Ramadan. Mengapa bila masuk bulan puasa malu? Tak kuat hati kerana dipanjangkan ibadat. Sedangkan ibadat Nabi lama bulan puasa. Para sahabat lama. Zaman tabi'in lama. Di Pakistan tadi 30 juzuk satu malam. Kita orang Melayu 3 ayat surah. Lama lah tu. Bapa tu imam baca dengan tartil. Mana umat iaitu umat leng dak umat leng ma'arif ni suka iaitu habis makna protes juga. Pada 3 ayat ya ada tak? Cuma dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Panjang waktu. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga sepanjang itu. Cukup dah kita. Tuan hadirin dikasihi Allah. Tengok. Allah kata ahli surga ialah orang yang bangun waktu malam untuk bertaqarrub dengan Allah Taala. Tengok Allah bertutup wabil asharihum yastaghfirun. Dan bila masuk waktu sahur mereka bangun bertaubat. Maknanya tidur sangat sih. Yang mana dikenali mereka ni dulu sebagai ruhban fillah. Mereka ni ahli ibadat waktu malam. Fursan fil nahar. Mereka adalah panglima perang pada waktu siang. Kita kalau dia mulai esok syuhada. Itu sebelah berkata. Kebelah berkata. Mereka ni ialah bangun pagi bertaubat waktu subuh, kemudian berjihad waktu siang. Mereka berbuka puasa hanya dengan sebelah tangan. Dalam peperangan Zatus Salasil, mereka hanya memiliki segenggam buah ramal untuk berperang selama seminggu. Tahan bagi mereka. Kita murtabak 3 rutin. Sihat tu dah 3 rutin. Kulit pandan 2 yasin. Soya, lecikan, macam-macam jenis ada. Betul tak? Tak ada. Habis dia makan belok dulu. Kenapa? Asid alkali campur dalam tu. Lepas tu manis kan? Kita menang malam ni wudhu syar'i. Wudhu syar'i. Bahan kalau manis lagi. Ini keadaan. Mereka inilah orang yang Allah angkat martabat sebagai ahli syurga. Apa dia buat? Malam waktu beribadat. Kita ada 4 hari lagi tuan-tuan. Mudah-mudahan kita menubah waktu malam. Coba waktu malam beribadatlah kepada Allah. Waktu sahur baru bertaubat. Mana sebut waktu sahur dalam ayat itu kan makna sahur itu bulan puasa. Sahur ni waktu akhir malam sebelum subuh itu sahur. Bulan puasa waktu sahur Allah subhanahu juga makan nasi. Tengok agama Islam bangun makan nasi bertakwa kepada Allah. Siapa bangun nyawa dah makan nasi tidak bertakwa kepada Allah. Allahumma Muhammad. Bahan nasi takwa. Lalu sepuyuk kamu. Betul. Tak lalu senyum pun dah tak ada masalah. Tapi yang siapa bangun sahur dengan waktu orang yang cari dengan aku. Tuan hadirin dikasihi Allah SWT. Ada doa ini. Ada tempat lain. Tuan-tuan, kalau suami bapa isyak rokok, tukar menu bulan Ramadan ni. Kalau dia beli lecikan, ambil tembakau bubuk dia. Nampak tak? Dia beli soya pun bubuh tembakau. Racun rokok dia bubuh dalam. Kalau dia tak minum, tanya dia balik. Tapi kenapa isyak rokok? Betul tak? Dia minta isyak rokok. Tembakau sama kan? Apa? Soalnya pun kata gitu tak? Baru dia ada sikit-sikit. Betul kan?
Tuan hadirin, kalau sebut hukum tak mendengar. Tak mendengar. Saya dapat mesej katanya orang sini panggil saya Ustaz Rokok. Sebab marah orang Ustaz Rokok. Dia yang panggil ni. Nama saya Ridwan, bukan Rokok. Hanya buku nama Ustaz Rokok. Orang itu dia marah. Langsung dia tak pergi siapa-siapa. Kerana bila kita tahu tu silap, Allah Maha Pengampun. Itu paling penting tuan. Hadirin dikasihi Allah Taala sekalian. Tapi lebih baik sikit daripada batang hati lepas kuliah dia jumpa. Kita tak tahu dah kami tak sahabat. Sudah kita betul. Itu jawab kerana kami bodoh lah kami tidak bisa. Kalau kami sikit dia sahabat kami. Mau pandai hanya ada orang sakit hati apa ni? Tuan hadirin dikasihi Allah. Dan Allah tutup ayat ni, kita tutup majlis. Satu dah, maknanya kita berhenti lama ke, semayang lama ke, tak boleh marah. Betul tak tu? Sebab apa? Allah sebut ahli syurga memang malam tadi. Sekarang dia juga tengok highlight Olimpik London. Tumpah bersedih kerana lincong ada. Sedih, mati gelap sabar kalau betul. Mati, peng juga mati apa? Lincong tewas. Allah dahsyat tuan hadirin dikasihi. Sebab apa kita sebut ni? Sebab Muslim. Dia Cina tu Muslim. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Allah bertutur dan Allah kata sifat dia juga atas dunia. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam poket dia, yani hartanya, poket kita ni. Allah kata ada hak bagi orang meminta-minta. Sebab tu rugi orang mari terawih keretu. Kerana Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata la yadkhulul jannata bakhil. Tak masuk surga seorang yang bakhil. Dan Allah sebut dalam Quran di dalam beberapa ayat. Salah satu sebab orang dihumban dalam neraka ialah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak memberi makan orang miskin. Maka Allah sebut orang yang kuat beribadat bukan setakat itu saja, harta mereka ahli bahagia untuk orang miskin yang ada di sekitar mereka. Hadirin dikasihi Allah. Inilah yang Allah panggil ahli surga. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Kita meminta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Lalu nanti wajah ingat Allah tak makbul doa kita bila mana-mana kata Nabi min qalbin ghafilin. Bila hati kita tidak bertaut dengan Allah, Allah tolong doa yang kita doakan sepanjang hari dia. Tuan hadirin dikasihi Allah, waktu Nabi minta sungguh bila beribadah tunjukkan diri kita dengan sungguh redha Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau dengar Quran dengar. Kalau semayang dengan penuh semangat. Dengar tazkirah jangan tidur. Mari tidur bukan sini tak air. Tidur. Tiba-tiba habis apa tak ada. Nas'aluka ridhaka wal jannah dia pun sudah. Amin. Allah. Tadi tidur. Tidur dia kuat sekali amin. Maka doa ni sangat penting untuk kita faham. Akhirnya Allah memakbulkan. Tambah kita doa dalam keadaan tak tahu. Tengok kunut pada kita kunut tu lah. Ramai orang tak tahu kita pun tak kunut dia. Betul kan? Tapi bukan malah ni lah kita cakap tentang kunut ni. InsyaAllah dalam siri-siri kuliah kita akan datang. Kita juga sebut sikit-sikit supaya kita tak jadi orang yang minta tak tahu minta apa. Ini nak bagi barang ni. Barang paling kita lakukan. Kalau kita sabar sikit. Jadi begitulah tu lah. Apa yang pakai amin, amin. Imam tak tahu apa tu lah. Imam tak pernah lain. Kan? Dia amin belaka. Imam tak makan belaka ni seorang. Allahumma firli bi walidayya warhamhuma ni salih dia baca amin. Amin. Tu iman dia minta Allah selamatkan aku, taubat aku nak taubat ni, keluarga aku, ayah aku, betul tak? Zakat belakang tu lama kan? Pak belakang kata amin ya Allah, mustajabkanlah doa tu iman tu jaga. Jadi kena ingat sebab tu Nabi kata imam yang doa untuk diri dia saja dia adalah pengkhianat. Nabi sebut dalam hadis
Ini kita kena faham oleh tuan hadirin. Dan akhir sekali bila berdoa, anda nada. Jangan doa macam lama-lama. Tak tahu apa kita dah. Apa benda lah ada imam kita. Jangan. Ulama bahas ni. Kita kena doa sungguh betul-betul. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jelas tu. Betul kan? Tunjukkan ekspresi kita dan ada intonasi dia kena. Jangan tukar. Ni kadang-kadang bila jadi gitu, dia jadi pelik. Dia doa nak atur ke Yahudi tu. Allahumma lepas dia panggil. Patut dia kena doa Ya Qahhar, Ya Jabbar. Betul. Dia kena panggil nama Tuhan, kena dengan sifat Tuhan. Tidak. Kita jangan gerak yang betul tu. Kita belakang confuse nak ada bagaimana. Dia minta sungguh. Betul tak?